Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal ketiga kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Dah lama dah kita tak bersua. Dalam 4 hari Soleha tak live disebabkan kita menyambut Syawal. Okey. Soleha doakan agar rakan serta follower FB Soleha yang sentiasa dirahmati Allah, sentiasa dalam keadaan ceria, tenang, bahagia bersama keluarga yang tersayang, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu FB Live Soleha hari yang ke-212. Alhamdulillah. Dan tajuk hari ini adalah langkah untuk menghilangkan rasa malas. Nak-nak lagi kita ni sekarang dalam mood raya. Yang masih rasa masih feel nak raya, feel nak makan-makan. Dan ada juga yang dah mula berpuasa 6 Syawal. Tahniah, anda hebat. Okey, Soleha mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa. InsyaAllah semoga Allah merahmati serta memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, Soleha hampir tak kenal sebab ada yang dah tukar profile picture dia punya FB. Okey, yang masih setia tu masih gunakan profil yang sama. Tu Soleha kenal. Okay, back to the topic. Hari ni Soleha nak share tentang beberapa langkah untuk kita hilangkan rasa malas. Lagi-lagi yang sedang mood raya masih on tu. Okay, apa kata kita dengar dan kita hadamkan elok-elok. Apakah matlamat dan tujuan kita hidup pada masa ini. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju supaya lebih ramai orang yang akan mendengar dan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Soleha doakan anda semua dalam kebahagiaan, dalam kesejahteraan, insya-Allah. Okey. Langkah yang pertama untuk kita mengelakkan, nak hilangkan rasa malas ni, yang pertama hendaklah kita kena sediakan listing to do list. Apa benda senarai yang kita nak lakukan setiap hari. Hidup manusia semuanya Allah Maha Adil, Allah bagi masa setiap orang sama sahaja, 24 jam. Tak ada yang terlebih, tak ada yang terkurang. Semua sama. Allah Maha Adil, Allah sediakan masa 24 jam. Cuma diri kita sama ada kita bijak ataupun tidak membahagikan masa tersebut. Adakah masa kita tu berkat? Itu soalnya. Kalau kita nak masa kita berkat, kita sediakan listing to do dan kita jaga masa itu sendiri dengan menjaga solat awal waktu. Allah sendiri telah menyuruh kita, kalau kita nak masa kita berkat, nak masa kita teratur, semuanya serba cukup, semuanya serba teratur, semuanya serba cemerlang, adalah dengan menjaga solat awal waktu. Soleha dah rasai dah. Alhamdulillah, di saat ni Soleha masih lagi konsisten dapat menjaga ketepatan untuk solat di awal waktu. Dan rahsia untuk kita manage masa dengan cemerlang, itulah dia. Bila mana kita sediakan listing to do kita setiap hari, kita bangun pagi, kita nak buat apa, lepas buat sarapan, buat apa. So, kita dah ada dah. Kita dah ada dah susunan apa aktiviti yang kita nak buat satu hari. Itu pentingnya listing to do.
Sebab tu orang yang berjaya, 80% kejayaan adalah bermula daripada persediaan. So kita buat persediaan, kita manage masa kita sebaiknya, Allah akan aturkan dan Allahu ya bari akan berikan kita masa yang sangat cemerlang, sangat-sangat cukup, sangat-sangat berkat insya-Allah. Tak adalah kita nak kalut-kalut, tak adalah kita nak bagi alasan tak cukup masa lagi. Okey, tu yang pertama, sediakan to-do list. Okey. Yang kedua, langkah untuk kita buang rasa malas ni jauh-jauh, hendaklah kita renung kembali. Renung kembali kenapa kita buat bisnes. Kenapa kita buat bisnes, kenapa kita bekerja, kenapa kita hidup di dunia ini, apakah tujuannya. So, kita fikirkan balik misi, visi dan matlamat hidup kita hari ini adalah kerana apa. And then, kita fikirkan, kita buat bisnes ni kerana siapa? Kerana Allah, kerana family kita, kerana suami ataupun anak-anak kita. So, kita renung kembali, kita muhasabah diri kembali, kita fikirkan dan renungkan big why kita. Kita berada pada tahap ini, kita menjadi ejen contohnya, kita menjadi leader contohnya, adalah kerana apa? So, takkan kita nak biarkan impian kita terkubur begitu sahaja. Kalau kita ada rasa kesedaran, kalau kita ada rasa tanggungjawab dalam diri kita, banyak sangat amanah yang perlu kita settlekan, kita bangkit, kita teruskan berjuang kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah tak ada lagi dah perasaan malas, tak ada lagi dah perasaan lemau, sebab kita sedar tanggungjawab kita, kita sedar amanah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita nak sebarkan manfaat dan nak jadi orang yang bermanfaat kepada ramai orang. So, bangkit, jangan putus asa. Walaupun kita masih di bulan Syawal ni, jangan jadikan alasan bulan Syawal menjadikan bisnes kita drop, bisnes kita down, bisnes kita slow. Buang segala mental block, buang segala anasir-anasir negatif yang bermain di fikiran kita ni, kita buang jauh-jauh. Kita katakan pada diri kita, yes, aku boleh cemerlang macam orang lain. So, buang segala rasa negatif. Kita cakapkan dekat diri kita, kita ada big why, kita ada misi visi dan kita nak berjaya. Sama macam orang yang telah berjaya. Yes, I can do it. Okey, yang ketiga, langkah untuk kita hilangkan dan nak buang rasa malas ni, yang ketiga, hendaklah kita mulakan sesuatu walaupun sedikit. Yang ni ramai yang orang kecundang, ramai yang orang tersungkur di tengah jalan. Nak istiqamah ni sangatlah susah. Soleh perhatikan, minggu pertama ramai yang bersemangat buat live, bersemangat sharing manfaat. Tiba-tiba minggu kedua dah tak nampak dah. Dah tak nampak lagi bayang dia, dah tak nampak lagi aktiviti dia buat live apa semua. Inilah sikap serta attitude manusia. Susah nak istiqamah, susah nak jaga attitude kita, nak konsisten. Alhamdulillah, Soleh nak ucapkan tahniah kepada diri sendiri kerana Soleha sampai saat ni, sejak Soleha balik umrah bulan 12 hari tu sampai nak masuk bulan 6 ni, Soleha masih konsisten on FB Live tanpa miss, ikut jadual. Sebabnya rahsianya Soleha sediakan tajuk siap-siap, Soleha sediakan jadual siap-siap, dan macam mana Soleha boleh manage masa Soleha. Soleha atur Soleha punya jadual harian. Lagi-lagi sekarang dah jadi Spire, ahli Spire under Richwork. Lagi dia punya double, triple padat dia punya jadual. Dan Alhamdulillah Soleha dah susun balik. Soleha dah susun balik jadual Soleha. Macam mana hari ni Soleha berjaya konsisten hampir 6 bulan non-stop. Sebabnya kita tahu, kita ada matlamat, kita ada misi-visi, dan kita yakin bahawa apa yang kita telah mulakan dahulu, kita mulakan yang sedikit tu dan kita kekalkan konsistensi kita. Jadikan ia satu perkara yang istiqamah dalam berkongsi ilmu. Itu yang Soleha pegang dan itulah yang niat yang Soleha jaga setiap hari. Ya Allah, rasa something sangat kalau kita tak share manfaat dengan orang ramai. So, itulah yang menjadikan diri kita ni cemerlang sampai hari ni. Kita sedar
dengan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Rupanya ramai orang berterima kasih. Rupanya ramai orang tunggu kita punya sharing FB Live. Macam semalam, raya kedua, dah ada yang tanya Soleha, Soleha buat tak live? Ramai dah tertunggu-tunggu Soleha punya sharing. Sebabnya kita dah terbiasa dan diorang sendiri pun dah hafal dah. Waktu live Soleha mesti antara 1.45 kalau Soleha ada program Spire, dan pukul 2 kalau Soleha ada tak ada program Spire ni. So Soleha akan on time jam 2. Jam 2 setiap hari je mesti Soleha ada di sini ke udara on live. So inilah dia. Yang ketiga, kita nak elakkan rasa malas ni, kita mulakan sesuatu yang sedikit, kita buat sampai jadi dan kita jadikan itu pembakar semangat kita. Tak ada down-down, tak ada nak rasa putus asa. Itulah yang menjadikan diri kita sentiasa semangat. Sebab kita tahu, banyak orang tunggu kita. Banyak orang nantikan perkongsian kita. So, kenapa kita nak biarkan mereka tertunggu-tunggu? Kenapa kita nak stop dakwah? Kenapa kita nak stop sharing? Kata nak jadi manusia bermanfaat kan? So, kita pegang. Kita pegang sungguh-sungguh. Dalam diri kita, kita janji, kita jaga keazaman yang sangat tinggi dalam diri kita. Ya Allah, inilah yang aku nak jaga. Nawaitu nak berkongsi manfaat dengan ramai orang. So, jangan pelik. Jangan pelik kenapa rezeki kita sentiasa mencurah-curah. Rezeki kita sentiasa banjir. Sebabnya, barokah daripada perkongsian ilmu non-stop. Dan Allah sahaja tahu niat kita apa. Di sini, perkongsian ilmu yang non-stop demi nak melihat orang lain berjaya sama-sama. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, untuk kita nak hilangkan langkah untuk kita elakkan rasa malas ni, hendaklah kita disiplinkan diri kita. Disiplinkan diri kita dengan jadual. Setiap hari, Soleha dah ajar dah. Soleha dah ajar ejen-ejen Soleha. Setiap malam, buat listing to do, sediakan jadual. Dan Soleha dah berikan task kepada ejen-ejen Soleha. Anda semua nak berjaya, anda kena ada jadual. Hanya dengan jadual yang akan menjadikan diri anda berdisiplin. Hanya dengan jadual yang akan menjadikan diri anda berjaya. Sebab jadual ni akan menjadikan diri kita berdisiplin. So, ada jadual, you akan berjaya. So, follow sahaja jadual. Daripada awal pagi kita bangun, tengah hari, petang, malam, semua dah penuh tersusun dengan aktiviti yang berfaedah. So, tak ada alasan. Tak ada alasan untuk kita bertangguh. Tak ada alasan untuk kita kata nanti-nanti. Sebab semuanya telah tersedia, semuanya telah termanage, telah tersusun semuanya mengikut apa yang telah kita planning awal dahulu. So, disiplinkan diri kita dengan jadual harian. Jadual Suri Jutawan Bertakwa. Ni nama jadual Soleha. Di mana bila ada jadual ni, kita nak jadi macam apa yang kita tulis dalam jadual tu. Kita nak follow, kita nak disiplin, kita nak patuh, kita nak jaga amanah masa ni. Ibarat kita berjanji dengan Allah. Ya Allah, hari ni aku berjanji nak buat ini. So, kita ikut dan kita follow, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berdisiplin. Dan bila kita jadi orang yang berdisiplin, kita tak akan lagi ada rasa malas, ada rasa negatif, ada rasa down, ada rasa lemau, tak ada dah. Sebabnya, diri kita dah diatur dengan jadual yang sangat berdisiplin. Yes, you can do it the same thing. You can do it the same thing. Apa yang Soleha buat ni, anda semua boleh ikut, anda semua boleh follow. InsyaAllah kita nak berjaya ni, memang kita kena paksa diri. Ada kalanya kita paksa diri supaya kita sama-sama berjaya, tibruvasi orang yang telah berjaya. InsyaAllah you boleh berjaya juga. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, kalau kita nak hilangkan rasa malas ni, hendaklah kita jangan putus asa, trust the process. Ada setengah orang, dia baru buat 2-3 hari dia dah rasa putus asa, dia dah rasa give up, dia tak mampu nak teruskan. So, kalau kita nak berjaya, kita kena tanam dalam diri kita, kita cakap banyak kali dalam diri kita, Ya Allah, aku tak boleh putus asa. Ya Allah, jagakanlah hati ini, lorongkanlah dia sentiasa pada nawaitu yang betul lillahi ta'ala. Ya Allah, aku tak boleh stop.
Aku tak boleh berhenti kerana ramai orang perlukan aku. So, jangan give up, jangan putus asa kerana ramai orang perlukan kita. Ramai orang tertunggu-tunggu servis kita. Ramai orang tertunggu-tunggu sharing kita setiap hari. So, jangan abaikan kerana bila kita abaikan perasaan macam ni, itulah yang akan bermain dalam fikiran kita. Kita rasa malas, kita rasa lemau, kita rasa tak boleh nak buat. Sebabnya ada sesuatu perasaan malas yang telah lama bersarang dalam diri kita. Tersasul-sasul pula. So, jangan putus asa. Sentiasa berdoa semoga Allah luruskan hati kita. Allah teguhkan hati kita. Kan kita ada banyak doa yang telah kita Nabi ajar, yang telah ada hadis-hadis yang sahih telah ajarkan kepada kita macam mana nak teguhkan hati, macam mana nak sentiasa berada di landasan iman yang betul. So, kita amalkan dan kita bacalah doa itu berulang-ulang kali supaya hati kita tak terpesong, kita sentiasa di jalan yang lurus dan sentiasa berada di dalam akidah Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan putus asa, jangan give up. Kalau kita nak berjaya, trust the process. Tak ada orang yang berjaya hari ni mula, esok dah jadi jutawan. Tak ada orang yang hari ni mula, minggu depan dah boleh terus berjaya. Tak. Kita perlukan masa dan proses untuk kita mencapai kejayaan tersebut. Sabar dan laluinya dengan tabah dan redha supaya kita menghargai sebuah kehidupan ni. Sebab Allah telah janjikan kehidupan kita ni tak ada yang sentiasa baik seumur. Tak. Kita sentiasa akan berada di dalam roda kehidupan di mana kadang-kadang kita ada dekat atas, kadang-kadang kita ada dekat bawah. Kita sentiasa diuji dan Allah uji kita sebab Allah sayang kita. So, jangan lupa. Jangan kita rasa tak nak bangkit, tak nak bangun, kita tak nak berjaya macam orang lain. Adakah kita dah puas hati dengan kehidupan kita sekarang ni? Adakah kita tak nak buat yang lebih baik untuk keluarga kita? Tak nak buat lebih baik untuk ibu bapa kita di kampung? So, fikirkan. Apa yang kita lakukan hari ni adalah kerana nak sebarkan dan nak kongsi rezeki serta manfaat bersama orang lain. So, kita kena ada impian. Jangan putus asa. Trust the process. Kejayaan ni memerlukan masa yang panjang untuk kita capai. Okey, tu yang kelima. Yang keenam, untuk kita capai kejayaan ni, hendaklah kita cari guru dan mentor. Jangan kita buat sorang-sorang. Kita rasa macam diri kita ni pandai. Kita rasa macam diri kita ni hebat segala. Kita tak nak cari guru. Kita tak nak cari mentor. So, kita buatlah mengikut kepala kita sendiri. Kita tak nak follow orang berjaya. Kita anggap diri kita dah pandai. Sebab tu sampai hari ni, Solehah invest RM25,000 setahun. Solehah bayar sebab Solehah nak committed. Nak bantu tim Solehah. Nak bantu Solehah punya keluarga. Nak bantu Solehah punya sahabat-sahabat di luar sana. Di mana matlamat Solehah nak bantu para suri rumah ada income yang tetap. Boleh sharing manfaat dengan ummah. Di mana inilah saham akhirat kita. Di samping kita berbisnes, kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Solehah sampai hari ni non-stop belajar, non-stop cari ilmu, non-stop cari mentor, sanggup korban masa, sanggup korban tenaga, sanggup korban duit, semata-mata nak berikan yang terbaik untuk orang sekeliling kita. So, jangan berkira, jangan rasa kedekut, jangan rasa tak nak upgrade diri kita dengan apa yang sepatutnya kita dapat hari ni. Hendaklah kita upgrade ilmu, upgrade iman kita, upgrade rezeki kita supaya kita ada kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Ni salah satunya lah. Macam mana kita nak hilangkan rasa malas, kita perlukan seorang guru. Sebab guru ni dia banyak pengalaman. Dialah yang akan tegur kita, dialah yang akan ketuk kita kalau kita buat salah. So, pentingnya ada guru ni untuk nasihat kita, untuk guide kita menjadi seorang anak murid yang berjaya. So, untuk berjaya, kita kena ada ilmu, kita kena ada mentor ataupun guru. Dan lagi satu, yang terakhir, kita kena ada sistem.
Kalau kita ada 3 ni, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya. So, jangan putus asa. Solihah doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Jangan berkira-kira untuk top up serta upgrade ilmu. Kerana hanya ilmu sahajalah yang akan menerangi kehidupan kita. Hanya ilmu Allah sahajalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang bergolek kepada kita. Maka kejarlah akhirat. Kita akan dapat kedua-duanya sekali. Jangan kita terlampau kejar keduniaan sehingga meninggalkan akhirat, di mana akan menyebabkan diri kita hancur, diri kita sesat, dan kita tak nak jadi orang yang sesat dan kita tak nak jadi orang yang rugi. So, hargailah masa. Wal'as, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Hargai ilmu, hargai orang yang menyampaikan ilmu. Berterima kasih dan appreciate segala apa yang telah disampaikan pada hari ini dan hari-hari sebelum ni. Hargai dan hadam serta semat di dalam hati kita. Kerana hanya ilmu yang boleh membantu kita menjadi seorang manusia yang hebat di mata Allah. Kita nak hebat dalam ibadah, kita nak hebat dalam marketing dengan Allah, melebihi daripada marketing dunia. Okey? So, Solihah doakan anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu sehingga ke liang lahat, insya-Allah kita akan menjadi orang yang sangat bahagia dunia akhirat. Okey, salam Syawal ketiga. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Tahniah, anda adalah insan terpilih berada di sini mendengar sharing ilmu di taman-taman syurga di dunia. Okey, semoga anda semua berjaya kaya dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.